Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama kita meneruskan penghayatan kita pada sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam siaran pada kali ini kita akan menghayati sekelumit tentang yang dinamakan sebagai umrah qada, iaitu suatu peristiwa yang berlaku pada tahun ke-7 Hijriah. Untuk melungsuri dan menghayati peristiwa ini, marilah sama-sama kita kembali semula ke setahun sebelumnya, iaitu tahun ke-6 Hijriah, di mana Nabi SAW ingin menunaikan umrah beberapa para sahabat dari Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi tidak dibenarkan masuk ke Makkah, iaitu Nabi tersekat di Hudaybiyah, dan daripada situlah tercetusnya apa yang dinamakan sebagai suluh ataupun perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Ada 6 perkara yang dipersetujui bersama antara pemimpin-pemimpin Quraisy diwakili oleh Suhail dan juga Nabi SAW di pihak orang-orang Islam. Pertamanya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Yang keduanya, inilah yang terkait dengan umrah qada yang sedang kita perkatakan, iaitu orang Islam dibenarkan memasuki Makkah pada tahun berikutnya, iaitu tahun ke-7 Hijriah. Tinggal di Makkah selama 3 hari saja dengan hanya membawa bersarung. Bermakna orang-orang Islam pada tahun tersebut, tahun ke-6 tu, tak dibenarkan buat umrah. Paksa pulang semula ke Madinah. Perkara yang ketiga, perjanjian yang dipersetujui bersama, iaitu bekerjasama dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Yang keempat, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga perlu dikembalikan semula, dan orang Islam yang lari ke pihak Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak perlu kembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ke pangkuan orang-orang Islam. Dan yang keenam adalah kedua-dua pihak boleh membuat sebarang perjanjian dengan mana-mana kabilah yang suka, tetapi tidak boleh mereka ini membantu dalam peperangan. Yang dipersetujui bersama antara pemimpin-pemimpin Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama, perjanjian damai Al-Hudaybiyah itu tahun ke-6. Dan dalam perjanjian itu, perkara kedua yang telah pun sama-sama kita hayatinya tadi, iaitu orang-orang Islam dibenarkan untuk menunaikan umrah pada tahun berikutnya.
Umrah selama 3 hari je, tak boleh lebih. Visa tu maknanya ibarat valid untuk 3 hari saja. Dan kalau masuk pun tak boleh, masuk ke Mekah tak boleh bawa senjata kecuali senjata itu bersarung. Kalau senjata tidak bersarung, maknanya macam petanda lah nak berperang ke dan sebagainya, maka tak akan diberi. Kita susuri sedikit muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sejarah daripada sudut urutan sejarahnya. Umrah qada ini berlaku pada tahun ke-7 Hijriah, iaitu setahun selepas perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Ia dinamakan qada. Qada ni daripada sudut bahasa adalah sesuatu yang dilaksanakan, yang dilakukan, yang ditunaikan bukan pada masanya, iaitu yang telah terlewat. Kita umpamanya lah, waktu zuhur tak sempat solat zuhur, lalu kita bila masuk waktu asar kita qada solat zuhur sebab bukan waktunya, dah masuk waktu asar, waktu zuhur dah lepas. Itu yang dinamakan qada. Jadi dinamakan qada kerana ia sebagai qada umrah yang tertangguh tahun sebelumnya. Umrah qada ini juga dilihat sebagai memenuhi syarat-syarat perjanjian Al-Hudaibiyah. Bermakna yang dipersetujui. Walaupun persetujuan itu sebenarnya bagi orang-orang Islam, boleh buat, boleh tak buat, terpulanglah. Orang-orang Islam dibenarkan untuk menunaikan umrah tahun berikutnya, tahun ke-7. Bermakna, kalau sekiranya Rasulullah SAW tak mau menunaikan Hijriah, maka itu terpulanglah kepada orang-orang Islam, kepada Rasulullah SAW. Tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang Islam, Nabi tunjukkan orang-orang Islam, mereka yang beriman kepada Allah, berpegang pada janji. Jadi bila dah dijanjikan dan dipersetujui, orang-orang Islam dibenarkan, maka sedapat mungkin orang-orang Islam melaksanakan. Jadi ia syarat-syarat perjanjian Al-Hudaibiyah. Bayangkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah sekiranya Nabi SAW mengatakan, tak apalah, kita lain kali saja, bukan kali ini, iaitu bukan tahun ke-7 Hijriah, kita buat umrah, nantilah tahun berikutnya. Bermakna secara tidak langsung Nabi telah memperlekehkan, Nabi telah kata orang itu tidak menepati isi perjanjian. Dan ini adalah sesuatu yang amat perlu dielakkan. Akhirnya orang-orang Islam ini adalah mereka yang berpegang kepada janji. Dan Nabi SAW kemudiannya keluar bersama sekitar 2,000 sahabat, mengikut sebahagian riwayat. 2,000 sahabat untuk menunaikan umrah. Dan kaum muslimin melaksanakan umrah ini seperti mana yang dipersetujui, sambil diperhatikan oleh orang-orang musyrikin. Kalau kita kembali dalam kitab-kitab sirah seperti Ar-Raudul Unf, seperti Sirah Ibnu Hisham dan sebagainya, ada diperincikan sedikit. Umrah ini, kita sedia maklum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau nak diikutkan, tak perlu sampai 3 hari. Umrah apabila kita Makkah, kita telah pun berniat ihram dan mengenakan pakaian ihram, masuk ke Makkah, terus menuju ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, selepas tawaf melaksanakan sa'i, selepas sa'i tahallul, selesai umrah. Kalau nak diikutkan di zaman Nabi, dengan perjalanannya mungkin bila masuk ke Makkah 3 jam dah selesai, tak perlu 3 hari. Bila 3 hari yang dibenarkan kepada Nabi dan orang-orang Islam,
melaksanakan umrah, apakah Nabi berulang kali buat umrah? Satu hari sekali ke, kemudian 3 hari 3 kali ke, ataupun satu hari 3 kali ke, 3 hari jadi 9 kali umrah ke, ataupun macam mana? Ternyata muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi buat umrah hanya sekali itu aja. Tapi 3 hari yang dibenarkan kepada Nabi dan para sahabat, Nabi SAW menggunakan kesempatan ini untuk berdakwah. Inilah yang kita katakan tadi. Apabila orang-orang Islam menunaikan umrah, ia diperhatikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kita sedia maklum, Kaabah adalah di Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram tidaklah seperti sekarang ini, berbatu, bertembok dan sebagainya. Ia adalah satu kawasan yang lingkungan yang difahami oleh orang-orang yang ini adalah masjid. Yang mana sebahagian daripadanya pun adalah merupakan rumah pembesar-pembesar Quraisy, termasuk rumah Abu Sufyan dan sebagainya. Maka Nabi SAW bila memimpin orang-orang Islam masuk ke Makkah, orang-orang musyrikin Quraisy ini ada yang keluar ataupun berada di lereng-lereng bukit. Ada mereka juga yang mengambil kesempatan. Ini orang luar datang, walaupun orang-orang Madinah. Mungkin ada barangan-barangan keperluan yang mereka ni berkenan nak beli. So, bisnes jalan lah kan. As usual, kata orang. Jadi, ada dia meneruskan kehidupan mereka macam biasa. Dan ada pula yang meminggir, kata orang tu. Sebab permusuhan dah memang ada terhadap orang-orang Islam. Namun inilah kesempatan-kesempatan yang digunakan, yang diambil, yang direbut malah oleh Nabi kita SAW untuk berdakwah. Kerana pada Nabi, bagi Nabi kesayangan kita, setiap dakwah itu ibadah. Namun bukan semua ibadah itu dakwah. Maka dalam melaksanakan umrah, Nabi SAW mengajak para sahabat masuk ke Makkah dengan penuh bersemangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang dinamakan talbiyah. Talbiyah. Talbiyahnya orang-orang musyrikin lain sikit. Mereka mengagung-agungkan berhala-berhala yang terdapat di dalam dan di sekitar Kaabah. Maka Nabi SAW dalam talbiyah ini memasukkan unsur-unsur tauhid kepada Allah Subhanahu wa. Itu yang dikatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami menyahut seruanmu ya Allah, kami menyahut panggilanmu ya Allah untuk tidak mensyirikkanmu dan sebagainya. Bahkan semasa ini semua kita sedia maklum, tawaf, rukun-rukun tawaf telah pun seumpama antaranya adalah bermula dari rukun Hajar Aswad, berakhir di rukun Hajar Aswad. Pusing jalan menghala ke hadapan dan menjadikan Kaabah sentiasa di sebelah kiri, iaitu dalam bentuk pusingan anti-clockwise dan seterusnya. Dan banyaklah antaranya itulah menutup aurat, mesti dalam keadaan berwuduk dan sebagainya. Namun sudut bacaan-bacaan, ia bukan rukun. Ia bukan rukun.
Maka kesempatan-kesempatan seperti inilah semasa tawaf ada di antara orang-orang Makkah yang dah lama tak jumpa saudaranya bertanya khabar. Umpamanya lah, seorang anak saudara nampak pakciknya ni orang Islam tawaf, dia tanya, khabar pakcik? Bayangkan kalau si pakcik ini terus membaca talbiyah, terus berdoa, Rabbana atina, tak layan dia. Bagaimana? Itu yang kita maksudkan tadi, bahawa setiap dakwah itu ibadah, tapi bukan setiap ibadah itu dakwah. Maka Nabi SAW dan para sahabat bila disapa dalam hal-hal, ditanya khabar dalam hal-hal seperti ini, semasa tawaf pun Nabi dan para sahabat melayaninya. Sebagai menunjukkan bahawa pertamanya, bacaan-bacaan dalam semasa tawaf ini ia sunat. Keduanya, walaupun ditanya khabar, kita bila mana berinteraksi dengan orang, itu adalah lebih utama. Walaupun Nabi pernah sebutkan, tawaf itu solat. Hanya sahaja Allah tak benarkan bercakap-cakap semasa solat, yang dibenarkan bercakap-cakap semasa tawaf. Maknanya masa tawaf tu boleh cakap, yang bermanfaat. So, dalam cakap-cakap, perbualan ini, tanya khabar ini, mengandungi dakwah. Mengandungi dakwah. Dan bukan setakat itu saja. Selesai daripada tawaf, selesai daripada sa'i, selesai daripada umrah. Saya sebutkan tadi, Nabi tidak mengulangi umrah, pergi ke Tan'im ke apa ke, pergi ke Ja'ranah ke apa ke, datang balik semula, buat umrah lagi. Tidak. Tapi Nabi menggunakan masa 3 hari, kesempatan 3 hari ini untuk berdakwah. Nabi sempat menziarahi kaum kerabatnya. Walaupun kaum kerabatnya adalah orang-orang musyrik. Walaupun perbezaan agama, kelainan kefahaman tidak menjadikan kita ini tak dapat bersatu, tidak dapat hidup dalam rukun damai. Ini yang diajarkan dalam Islam, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, termasuklah dalam peristiwa umrah qadha ini. So Nabi sempat pergi berziarah ke ke Syuaib Amir, ke Syuaib Ali, daerah-daerah perkampungan kerabat Nabi SAW, Nabi menziarahi. Malah ada di antara mereka yang dah lanjut usia, Muhammad, kau masih ingat tak? Ini contoh, kita ikut rentak telo kata bahasa kita lah. Ibarat katalah orang tua ni mengatakan, Muhammad, kau tak ingat dulu kau hari-hari lalu bawa kambing-kambing kau pergi mengembala kat depan rumah aku ni. So Nabi SAW menghormati orang tua, orang-orang tua seperti ini. Ya saya, makcik, saya ingat, sebab itulah saya datang menziarahi makcik, apa khabar dan sebagainya. So repot seperti ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah merupakan salah satu wasilah dakwah. Seorang pendakwah ini bukanlah yang dikatakan orang yang mengerutkan muka, bermasam saja, strict. Itu tak boleh, ini tak boleh, ini haram dan sebagainya. Selama mana ia tidak melanggar syariat, selama mana ia tidak melanggar lunas-lunas agama, inilah dakwah. Silakan guna pakai. Lebih-lebih lagi, dakwah ini dia bukan hanya setakat kata-kata yang diucapkan, tetapi ia adalah merupakan pantulan kata-kata yang menusuk ke dalam hati dan jiwa. Ini dakwah. Ini dakwah. Dia bukan hanya sekadar ungkapan kata-kata indah, susun bahasa yang kata orang itu bergurindam dan sebagainya. Bukan itu saja dakwah. Jadi inilah pendekatan-pendekatan oleh Nabi semasa Nabi menunaikan umrah.
memang Nabi tidak menunaikan umrah itu berulang kali, tapi Nabi menggunakan kesempatan dalam turut menyebarkan Islam itu sendiri. Sebab itulah dalam sejarah mencatatkan bahawa ada di antara orang-orang Makkah ini semakin tertarik kepada Islam selepas peristiwa ini, menjadikan mereka ini terpikat, lebih terpesona dengan Nabi SAW, ramah mesra baginda. Subhanallah. Di samping itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, Hamzah, singa Allah, Hamzah Asadullah, yang wafat sekitar 4 tahun sebelumnya, iaitu dalam peperangan Uhud tahun ketiga Hijriah. Ini ada seorang anak perempuan yang mana ianya masih menetap di Makkah kerana dipelihara oleh salah seorang di antara adik-beradik Hamzah, dan mereka ini masih musyrik. Maka anak perempuan Hamzah Asadullah ini merayu daripada Nabi untuk mengikut Nabi pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu untuk itu Nabi SAW kemudiannya bertanya siapa yang hendak memelihara anak Hamzah ini. Berebutlah sahabat-sahabat dan sebagainya. Maka akhirnya setelah menimbang terima, Nabi SAW menyerahkan kepada isteri Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Isteri Abu Talib adalah bukan orang lain kepada anak perempuan tersebut. Ia masih mengandungi hubungan kerabat yang begitu akrab sekali. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihatlah, inilah yang kesempatan yang diambil oleh Nabi SAW semasa menunaikan umrah. Nabi, malah para sahabat, bukanlah mengambil kesempatan sampai shopping sakan ke apa ke, tak. Tapi mendahulukan dakwah, mendahulukan ibadah, kesempatan-kesempatan yang baik seperti ini. Nah, disinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa yang berlaku pada tahun ke-7 Hijriah yang dikenali sebagai Umrah Qadha. InsyaAllah dalam siaran akan datang akan kita hayati sejarah yang lain pula dengan izin Allah. Kita berhenti di sini muslimin dan muslimat dirahmati atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.